Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 18 Disember bersama saya Pan Chin Fei. Tajuk utama tengah hari ini. Gelombang kedua banjir landa Kelantan. Ranger Thailand tertimpa orang awam, 3 maut. Salam sejahtera. Banjir di Kelantan berlaku mendadak dari semalam menyebabkan banyak laluan dilimpahi air hujan yang tidak berhenti sejak beberapa hari lalu. Kawasan Jeli, Rantau Panjang dan Tanah Merah antara yang terjejas. Untuk butiran lanjut, kita terus bersama Shanun Hanif Abdullah Suhaimi di Tanah Merah. Shanun, boleh kongsikan maklumat terkini di lokasi? Terima kasih kepada rakan setugas di Seri Pentas. Saya kini berada di kawasan Panglima Bayu, di mana di kawasan ini bersempadan dengan Rantau Panjang dan juga Jeli. Tempat saya duduk berdiri ini ialah kawasan Tanah Merah, dan di kawasan ini air telah menaiki di beberapa laluan, menyebabkan beberapa laluan dinaiki air yang agak tinggi, dan ada antaranya tidak boleh dilalui oleh kenderaan berat sekalipun. Dan banjir naik mendadak pada pagi ini sejak maghrib semalam. Dan saya bersama dengan Cik Asran Alias, pengerusi sebuah pertubuhan bukan kerajaan, pertubuhan inspirasi Kembara Malaysia yang telah melalui jalan ini dan memaklumkan beberapa laluan yang dinaiki air. Terima kasih Cik Asran. Jadi boleh Cik Asran nyatakan laluan mana yang tidak boleh dilalui? Sepanjang daripada Panglima Bayu ini ke Jeli, ada 4 laluan yang dinaiki air. Yang pertamanya adalah di sinilah tempat yang kita berada pada sekarang ini, di hadapan Masjid Panglima Bayu ini. Air mula naik pada jam 4 pagi dan sehingga sekarang air masih lagi ada. Dan banjir ini adalah banjir yang mengejut, jarang-jarang sekali berlaku. Dan di laluan yang kedua di Nibong, dan laluan yang ketiga di Bukit Bunga, di hadapan Pantai Timur, Bukit Bunga. Dan di sana kita boleh melihat banyak kedai-kedai yang tenggelam. Dan di laluan yang terakhir adalah di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Air Lanas. Air mula naik secara mengejut pada jam 4 pagi dan sekarang sudah berangsur surutlah. Jadi sekarang ni boleh dilalui dah? Sekarang sudah boleh dilalui oleh kenderaan ringan, dan untuk kenderaan berat dah boleh lalu. Untuk kenderaan ringan masih belum lagi boleh lalu. Jadi buat masa ini sebanyak 25 pusat pemindahan telah dibuka di Kelantan, membabitkan 663 keluarga daripada 1,778 mangsa. Jumlah mangsa banjir di Johor terus menurun kepada 5,367 orang dengan 7 daerah terjejas. Sebanyak 65 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka sehingga pagi tadi. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Kesejahteraan Bandar dan Alam Sekitar Johor, Tan Chen Chun berkata, operasi pemantauan terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga berikutan keadaan cuaca tidak menentu, termasuk amaran hujan lebat yang berterusan. Segamat kini mencatatkan jumlah PPS tertinggi iaitu 24, diikuti Keluang 13, Kota Tinggi 10, Mersing 9, Batu Pahat 4, Pontian 3 dan Kulai 2. Di Segamat, jumlah mangsa banjir juga menurun kepada 1,197 orang daripada 319 keluarga. Manakala mangsa banjir di Keluang pula menurun kepada 1,722 orang daripada 480 keluarga.
Empat laluan utama di kawasan Kota Tinggi masih ditutup kepada pengguna lalu lintas berikutan banjir masih belum surut dengan paras kedalaman air sehingga 2.6 meter. Di Pahang, jumlah mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS bertambah kepada 1,071 mangsa pada jam 12 tengah hari tadi berbanding 1,028 mangsa semalam. Bagaimanapun, sebuah PPS baru dibuka di Temeloh iaitu di Sekolah Kebangsaan Batu Kapur dan menempatkan 66 mangsa. Manakala PPS di Dewan Belia Kampung Pai Luas Temeloh dibuka sejak 3 hari lalu, ditutup jam 12 tengah hari tadi dan 23 mangsa ditempatkan di situ dibenarkan pulang sebentar tadi. Di Rompin, jumlah mangsa dipindahkan kekal pada 980 orang daripada 253 keluarga. Semua mangsa ditempatkan di 7 buah PPS dengan pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Pelanggu mencatat jumlah mangsa paling ramai pada 283 orang. Manakala di Bera, mangsa dipindahkan kekal 25 orang dan mereka ditempatkan di Balai Raya Kampung Pasal. Hanya 2 pusat penyukat banjir di negeri itu masih mencatat bacaan melebihi 10 cm dari paras amaran. Pusat penyukat banjir Sungai Lepar, Kuantan 29.35 meter dan Sungai Triang 33.90 meter. Di beberapa daerah ketika ini hujan. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Sidang Kemuncak Belia 2019 masuk hari kedua dengan Perhimpunan Agong dan pembentangan resolusi daripada 6 kluster, antaranya pendidikan, ekonomi dan politik. Turut dibentangkan 5 projek khas dalam membincangkan masa depan negara dan dunia Islam. Ia sebagai permulaan pada Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang akan dipengerusikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad esok. Untuk butirannya, kita berlintas langsung bersama wartawan Ezrina Amir Hamzah di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Silakan Ezrina. Terima kasih Pang Ching Fei di Sri Pentas Sidang Kemuncak Belia yang melabuhkan tirainya hari ini menyaksikan penyertaan daripada 56 negara yang terdiri daripada barisan anak-anak muda, pemimpin, usahawan, aktivis dan juga pelbagai lagi lapisan masyarakat menyertai untuk memberikan idea dan buah fikiran yang boleh dibawa untuk pembentangan nanti. Dan resolusi daripada 6 kluster dibentangkan pagi tadi selain 5 projek khas antaranya mengenai kepimpinan belia, program pertukaran belia, teknologi dan kemapanan. Dan kesemua hasil pembentangan itu, dokumennya telah diserahkan kepada Datuk Seri Mustafa Mohamad, Lembaga Penasihat Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 untuk dikemukakan pada sidang berkenaan pada hari esok, yang mana beliau juga telah merasmikan majlis penutup Sidang Kemuncak Belia pada pagi tadi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sedikit perincian mengenai Sidang Kemuncak Belia ini, kita bersama dengan Ulia Akamah Husamuddin. Namanya memang agak unik. Beliau ialah pengarah bersama Sidang Kemuncak Belia. Terima kasih Ulia, mari dekat sikit dengan saya. Terima kasih banyak. Baik, kita ada masa pun tidak banyak, tapi boleh tak Encik Ulia terangkan pada saya antara yang paling menarik untuk dikongsikan bagi penonton Buletin 1.30 hari ini? Baik, saya kira seperti yang telah diterangkan tadi, kita ada 6 kluster yang dibincangkan daripada pendidikan, keberadaan 4.0, good governance, politics, economy, entrepreneurship. Jadi ini semua adalah kluster-kluster yang dibincangkan oleh semua anak muda dari seluruh dunia. Saya berminat dengan kluster politik sebagai contoh, di mana mereka telah bincangkan bagaimana kita nak pastikan anak-anak muda kita lebih berani untuk ke hadapan apabila kita berbincang soal politik. Dan kita lihat kelemahan anak muda adalah capital. Mereka tak ada modal, mereka tiada orang kata anjakan khas untuk bersama-sama dalam politik. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara barat, baru-baru ini kita baru ada Perdana Menteri paling muda pada umur 34. Jadi di Malaysia atau di negara-negara Islam, kita ingin bermula dengan menjadikan satu global capital, satu global youth capital yang dia bersifat memberi modal ataupun capital kepada anak-anak muda yang interested
untuk menyertai politik di dalam negara-negara Islam yang menjadi ahli dalam perjanjian tersebut. Saya juga suka bagaimana kita telah berbincang dan berkongsi dasar-dasar yang kita telah buat dan bagaimana impak dia kepada negara-negara rakan-rakan kita yang lain. Malaysia kita baru saja meluluskan undi 18 dan kelihatannya penerimaan sangat positif di kalangan anak-anak negara lain kerana rupa-rupanya Malaysia antara negara yang paling lambat buat undi 18 ni. Jadi ini antara perkara-perkara yang kami usulkan yang kami telah bincangkan dalam kluster. Tapi dalam special project dan kenapa saya rasa special project ni penting? Kerana special project ni kita telah pun mendapat persetujuan daripada negara-negara lain dulu, barulah kita bentangkan projek tersebut. Jadi projek-projek ni dia bukan lagi retorik kata kita nak buat macam ni, nak buat macam ni, tak. Projek-projek ini telah pun dapat persetujuan, kita cuma perlu sign MOU yang khas, sign MOA lepas ni, dapat bajet terus jalan. Kita ke sini sikit Encik Ulia. Nanti Okey, boleh. Nampak side profile je. Kita bukan sekadar retorik tapi akan bergantung pada pelaksanaan. Betul? Jadi macam mana Datuk Seri Mustafa Ali sebut tadi, bila kita berbincang tentang KL Summit, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menekankan bahawa approach kita kali ini, cara kita kali ini adalah implementation approach lah. Kita kena pastikan kita punya pelaksanaan itu menjadi driving force kita. Sebab itu insya-Allah saya rasa perbincangan-perbincangan yang telah kita serahkan kepada Datuk Seri Mustafa Ali itu juga akan terus disampaikan kepada pimpinan atasan dengan baik. Okey. Terima kasih Ulia kerana sudi berkongsi dengan saya. Mungkin kita jumpa lagi esok. Baik, terima kasih Ulia kerana bersama dengan kami dalam Buletin 1.30. Yang paling merun hari ini dia. Terima kasih Ulia. Okey, baiklah. Saya kira berakhir sidang kemuncak belia hari ini, maka bermulalah acara rasmi sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC yang bakal dipengerusikan oleh Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baiklah, saya kira itu saja untuk anda semua. Kembali ke Sri Pentas. Terima kasih. Terima kasih Azrina langsung dari KLCC. Kira-kira 1,400 perwakilan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX bakal mengundi bagi menentukan kepimpinan tertinggi kesatuan itu hari ini. Ia menyaksikan pertembungan 5 penjuru berikutan bekas presidennya. Dato' Azim Muda tidak akan mempertahankan jawatan di sandangnya pada pemilihan kali ini apabila menamatkan perkhidmatan dengan QPEX pada 19 Disember ini. Dan untuk perkembangannya, kita bersama Amirul Hakim Lokman di Pusat Convention Shah Alam SACC Selangor. Amirul, bagaimana perjalanan proses pengundian setakat ini? Ya, Faye, hari ini hari kedua bagi konvensyen 3 tahunan kali ke-28 Kesatuan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam atau QPEX. Dan pada hari ini seramai 1,365 perwakilan berdaftar yang layak untuk mengundi bagi menentukan kepimpinan tertinggi QPEX. Dan bagi jawatan Presiden dapat saya maklumkan adalah terdapat seramai 5 calon yang akan bertanding, iaitu salah seorangnya daripada Setiausaha Agung QPEX sendiri, Encik Adnan Mat, Timbalan Presiden QPEX Zana Ismail, Timbalan Setiausaha Kewangan QPEX Muhammad Razali Singah, Presiden Kesatuan Pegawai Kastam Semenanjung Malaysia Abdul Malik Muhammad Zain, Presiden Kesatuan Pegawai Hutan Melayu Semenanjung Malaysia Datuk Ahmad Syufir Zakaria. Tadi pada awal pagi tadi boleh saya kongsikan juga di mana sesi pengenalan calon yang diperkenalkan sendiri oleh Presiden QPEX Dato' Azim Muda melihatkan pada siapakah yang akan mereka mengundi bagi jawatan-jawatan baru yang akan dipertandingkan, dan calonnya adalah seramai kurang kira 220 orang calon, dan penting untuk mendapatkan maklumat lebih terinci berkenaan hari pengundian yang selebihnya akan berlangsung, dan keputusan daripada pengundian yang berlangsung pada hari ini akan dimaklumkan pada hari esok. Bersama saya ketika ini Setiausaha Agung QPEX Encik Adnan Mat. Encik Adnan kerana bersama dengan Buletin 1.30. Baik Encik Adnan, berkenaan proses pengundian pada hari ini, macam mana Encik Adnan melihat pada konvensyen 3 tahunan kali ke-28 kali ini? Baik, pada hari ini hari kedua dan proses pengundian sedang dijalankan. Konvensyen 3 tahunan QPEX ini bermakna dia berlaku 3 tahun sekali. Dan dalam 3 tahun sekali akan berlaku pemilihan bagi pegawai-pegawai utama QPEX yang terdiri daripada 9 pegawai utama dan kemudian 16 naib presiden dan 16 penolong Setiausaha Agung. Dan dalam pemilihan ini ramai penawaran yang telah buat oleh ahli gabungan QPEX, dan 50% daripadanya adalah muka-muka baru yang telah dipilih oleh gabungan masing-masing untuk mengetahui kesatuan masing-masing dan seterusnya diketengahkan sebagai calon baru dalam konvensyen 3 tahunan QPEX pada kali ini.
Sepanjang tiga hari convention juga ada mungkin dalam sesi perbahasan antara isu-isu yang diberikan fokus mungkin untuk diberikan perhatian oleh kerajaan. Jadi mungkin apa antara mungkin fokus yang boleh diberitahu oleh Cik Anas? Baik, dalam yang ini kita sebut sebagai usul. Usul-usul ini telah pun dikemukakan oleh semua satuan gabungan lebih awal dan kita telah compile dan akan dibahas pada esok pagi. Dan majoriti daripada usul ini, keseluruhan usul-usul ini lebih tertumpu kepada bagaimana untuk kita melihat kengkangan-kengkangan dari segi cost of living dan bagaimana kita melihat tekanan-tekanan yang telah diviralkan oleh pihak di luar sana dari segi pencen, saraan dan sebagainya yang telah diwawakan dan menyebabkan keseluruhan 1,365 perwakilan yang hadir pada hari ini merasa gundah dengan situasi semasa yang sering diperkatakan oleh pihak-pihak di luar sana. Baik, terima kasih Cik Anan kerana bersama Bulletin 1 Saya difahamkan Cik Anan merupakan salah seorang calon bagi bertanding jawatan Presiden. Saya ucapkan semoga berjaya jika terpilih nanti untuk sebagai jawatan Presiden QPEX. Terima kasih Cik Anan. Ya, itu saja daripada saya, daripada Pusat Konvensyen Shah Alam SACC, sempena Konvensyen 3 tahunan kali ke-28 QPEX di sini. Kembali bersama Faye di Sri Petang, silakan. Terima kasih Amirul, langsung dari SACC Shah Alam. Air Asia Group berhad meneruskan perjalanannya menjadi platform penerbangan dan gaya hidup yang paling pesat berkembang di ASEAN dengan pelancaran tawaran Air Asia Bundle menerusi platform airasia.com. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Air Asia, Tan Sri Tony Fernandes berkata, pelancaran ini akan mempelbagaikan penawaran kumpulan selain menjual tiket penerbangan, perniagaan restoran santan, platform hotel serta label muzik sendiri Red Records. The response has been really good. Every week our sales increases by 50 to 60%, which is really encouraging, and we're very, very early days. So the power of our database is very strong. So I'm excited to end this year with deals, which is the fourth of many new products on airasia.com. Tawaran ini juga akan diperluaskan ke negara lain termasuk Singapura dan Thailand. Pakar pemasaran dan mentor keusahawanan Dr. Azizan Osman mengharumkan nama Malaysia apabila mendapat pengiktirafan antarabangsa menerusi penganugerahan Top 50 Marketing and Advertising Leaders di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Beliau merupakan anak Melayu tempatan sulung yang mendapat anugerah berkenaan sempena Persidangan Industri Pemasaran dan Pengiklanan Dunia MedCon. Penganugerahan berprestij ini turut menyaksikan syarikat yang diasaskan Dr. Azizan iaitu Richworks International Sdn Bhd menerima anugerah Top 100 Marketing and Advertising Companies. And I believe that we must be doing something right in helping and supporting people in improving their lives. That's the reason why we given this recognition, and thank you so much. Penganugerahan ini disifatkan antara kepujian tertinggi bagi industri pemasaran global yang dinilai secara profesional oleh barisan juri antarabangsa dan lembaga penasihat MedCon yang terdiri daripada pakar industri terulung. Dr. Azizan yang juga pengerusi dan Master Coach Richworks International turut menjadi salah seorang penyampai ucap tama pada hari pertama persidangan. Beliau menyampaikan topik Why Community Building and Event Marketing are the most effective ways to get loyal audiences. Malay for my viewers and followers in Malaysia. Baiklah, kita ke laporan luar negara. Mahkamah Jepun mengarahkan bekas wartawan televisyen Noriyuki Yamaguchi membayar pampasan sebanyak 3.3 juta yen kepada mangsa rogol yang juga seorang wartawan. Syuri itu mendakwa dirogo Yamaguchi selepas makan malam bersama pada 2015 dan menuntut pampasan sebanyak 11 juta yen. Perkara itu dijelaskan Lieutenant Jeneral Puan Sat Pusawat Komander Tentera Bahagian Keempat dalam sidang media semalam. Ia selepas mesyuarat hampir 2 jam diadakan bersama ahli jawatan kuasa perlindungan hak asasi manusia bersama pegawai yang terlibat dan ahli keluarga mangsa. Hasil mesyuarat menunjukkan pegawai cuai dalam tugasan dan tindakan undang-undang akan diambil terhadap pegawai terbabit. Mangsa Hafizi Mat Dao 24 tahun, Budiman Matli 26 tahun dan Mat Nasi Samai 27 tahun
merupakan penduduk kampung berkenaan. Jenazah ketiga-tiga selamat dikebumikan semalam dalam satu liang lahat. Pampasan akan dibayar kepada ahli. 3 mangsa yang maut ditembak pegawai ranger di selatan Thailand disahkan sebagai orang awam dan bukan anggota gerakan pembebasan Patani seperti didakwa. Mangsa dikenal pasti sebagai orang awam yang bekerja mengambil upah menebang pokok. Perkara itu dijelaskan Lieutenant Jeneral Puan Sak Pusawat Komander Tentera Bahagian Keempat dalam sidang media semalam. Ia selepas mesyuarat hampir 2 jam diadakan bersama ahli jawatan kuasa perlindungan hak asasi manusia bersama pegawai yang terlibat dan ahli keluarga mangsa. Hasil mesyuarat menunjukkan pegawai cuai dalam tugasan dan tindakan undang-undang akan diambil terhadap pegawai terbabit. Mangsa Hafizi Mat Dao 24 tahun, Budiman Matli 26 tahun dan Mat Nasi Samai 27 tahun merupakan penduduk kampung berkenaan. Jenazah ketiga-tiga selamat dikebumikan semalam dalam satu liang lahat. Pampasan akan dibayar kepada ahli keluarga mangsa. Isnin lalu kira-kira jam 6 petang, polis menerima laporan berlaku balas tembak menembak antara pasukan bersenjata tempatan dengan sekumpulan lelaki bersenjata. Dalam kejadian itu, 3 lelaki mati ditembak dan 2 laras senjata dijumpai. Mahkamah Jepun mengarahkan bekas wartawan televisyen Noriyuki Yamaguchi membayar pampasan sebanyak 3.3 juta yen kepada mangsa rogo yang juga seorang wartawan. Syori itu mendakwa dirogo Yamaguchi selepas makan malam bersama pada 2015 dan menuntut pampasan sebanyak 11 juta yen. Itu menuduh Yamaguchi memberinya dadah dan mendakwa polis gagal membuat ujian untuk mengesan bahan itu dalam badannya. Wanita itu turut mendakwa polis mengambil masa beberapa minggu untuk melakukan siasatan dan menahan Yamaguchi namun menarik balik siasatan. Yamaguchi yang mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri Shinzo Abe menafikan tuduhan itu dan memfailkan pampasan menuntut 130 juta yen terhadap wanita itu. Kes sibuk itu menjadi topik utama di Jepun dan juga luar negara. Berikutan mangsa rogo dikatakan jarang membuat laporan polis di negara itu. Data kerajaan pada 2017 mendedahkan hanya 4% mangsa rogo tampil membuat laporan polis di Jepun. Kita ke laporan sukan. Program pelapis akan terus diperhebat di bawah seliaan Unit Sukan Prestasi Tinggi Negeri USPTN. Menurut Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail, USPTN bertindak sebagai cawangan di bawah program pelapis di Majlis Sukan Negeri yang akan dikendalikan sepenuhnya MSN. USPTN merupakan satu cawangan khusus untuk mengenal pasti bakat baharu di peringkat sekolah bermula daripada usia 15 hingga 21 tahun. Sejak ditubuhkan pada tahun 2008, ia dikendalikan sepenuhnya oleh Majlis Sukan Negeri dan kini kembali kepada Majlis Sukan Negara selaku pengurus tadbir. Dan atlet yang terpilih akan mendapat kemudahan latihan dan kejurulatihan yang mencukupi dengan lebih sistematik. Kita pastikan bahawa program-program pelapis negeri ini dengan jumlah atlet yang besar, berlatih secara separuh masa, akan dapat dibentuk oleh jurulatih-jurulatih yang akan dilantik dengan kerjasama majlis-majlis sukan negeri. Dan ini ialah untuk memastikan bahawa pembentukan bakat, pembangunan bakat dilakukan dengan lebih tersusun, dengan lebih berstruktur di peringkat negeri tanpa berharap sepenuhnya saja kepada sekolah. Satu jawatan kuasa baharu akan ditubuhkan dalam masa terdekat bagi memastikan USPTN diselia dengan lebih tersusun sekaligus mencapai sasaran untuk melahirkan bakat baharu yang berkualiti dan berdaya saing. Pasukan Honda Asia Dream Racing with Showa terus mengurak langkah dalam misi untuk menakluk Asia musim depan. Impian untuk menakluk Asia sudah berada dalam perancangan mereka dan ia bukan perkara mustahil untuk dicapai jika mengambil kira prestasi Honda Asia Dream Racing with Showa pada kejuaraan motosikal Asia ARRC musim ini.
Perjalanan mereka pada kempen musim 2019 boleh dianggap mencabar kerana hanya memiliki seorang pelumba, Mat Zakwan Zaidi, untuk menggalas cabaran mereka. Namun pasukan itu tetap mencapai kejayaan yang boleh dibanggakan apabila Zakwan berjaya menduduki tempat ketiga keseluruhan dalam kelas ASB 1000cc. Sebagai langkah untuk memenuhi misi menjadi pasukan gergasi di rantau Asia, Zakwan akan bergandingan bersama Gary Salim dari Indonesia yang pernah bergelar juara keseluruhan RRC kelas AP250cc pada musim 2018. Manakala bekas pelumba yang pernah mencipta nama di pentas MotoGP, Makoto Tamada juga terus diberi kepercayaan untuk menjadi pengurus pasukan. Lebih menarik, mereka bakal menggunakan jentera baharu Honda CBR 1000 Double RR untuk mengharungi saingan musim 2020. Turut hadir pada majlis bersejarah itu hari ini adalah pengarah eksekutif ASEAN Honda Motor Co Limited, Atsushi Ogata. Baiklah, visual sebuah kafeteria bertemakan anti rasuah di Bishkek, Kyrgyzstan menutup paparan tengah hari ini. Saya Pan Chin Fei, teruskan bersama TV3. Sama hormat.